Hari ini kita perkenalkan buku ini, Rehat Ialah Kekuatan oleh Dek Bang Watchman Nee. Buat masa sekarang, saya rasa buku ini sangat betul pada masanya untuk kita kongsikan kepada semua. Okay. Tapi buku ini tidak tebal, tapi isi kandungannya saya akan baca dalam dua video, dan saya akan baca rangkap yang bahagian yang pertama dalam video ini, tetapi bahagian yang kedua akan dirakam dan dipaparkan kepada semua. Maksudnya ada dua video untuk buku ini. Rehat ialah kekuatan. Rehat ialah kekuatan. 1. Pada suatu hari, semasa tuan kita berjalan masuk ke sebuah kampung, seorang deka yang bernama Martha menyambut dia ke dalam rumahnya. Deka ini mengasihi Tuhan Yesus kita dan ingin melakukan banyak hal untuknya agar dapat menyenangkan hatinya. Maka dia melakukan hal ini dan hal itu. Dia menyediakan benda ini dan benda itu. Dia melakukan banyak hal. Justru hatinya menjadi berkecamuk. Dia bukan hanya berkecamuk dalam hati, tetapi juga khawatir akan banyak hal, dan kekhawatirannya menjadikan dia terganggu. Martha seperti orang lain juga, hendak menyalahkan orang lain apabila keadaan dirinya tidak betul. Oleh itu, dia pergi kepada Tuan dan berkata, "Tuan, tidak pedulikah engkau bahawa adikku membiarkan aku melayan seorang diri? Suruhlah dia melakukan bahagiannya bersamaku." Akan tetapi, Tuan berkata kepadanya, "Martha, Martha, kamu khawatir dan terganggu berkenaan banyak hal. Tetapi yang diperlukan hanya satu. Sesungguhnya Maria telah memilih bahagian baik yang tidak akan diambil daripadanya." Tuhan mengatakan bahawa yang diperlukan hanya satu. Martha telah melakukan banyak hal, tetapi Tuhan mengatakan bahawa yang diperlukan hanya satu, bukannya banyak. Kita merancang hal ini dan hal itu, dan kita melakukan hal ini dan hal itu. Seolah-olah kita telah merancang banyak hal dan melakukan banyak hal, tetapi yang diperlukan hanya satu. Yang diperlukan tidaklah banyak, tetapi hanya satu. Dewan dan deka sekalian, apakah itu yang diperlukan? Yang diperlukan itu tidak lain dan tidak bukan ialah Kristus sendiri. Inilah yang dipilih Maria. Bagaimanakah kita dapat memperoleh apa yang diperlukan ini? Kita hanya dapat memperolehnya dengan duduk secara tenang dan aman di hadapan Tuhan. Inilah yang dilakukan Maria. Setiap orang Kristian harus bekerja, dan tidak bekerja adalah tidak betul. Bible memberitahu kita bahawa jika sesiapa tidak mahu bekerja, dia tidak harus makan. Oleh itu kita harus tekun bekerja. Namun demikian, kita selalu tidak ada rehat di batin semasa kita bekerja. Malah kita seolah-olah sudah lupa akan Tuhan kita. Kadang-kala kita sibuk dari pagi hingga malam, sehingga kan kita tidak ada masa untuk berdoa dan membaca Bible di hadapan Tuhan. Apabila kita berjeri lelah melakukan kerja-kerja rohani atau memberi bantuan kepada debang atau deka, motif kita adalah untuk Tuhan. Tetapi akhirnya kita menjadi kecamuk di dalam. Hati kita khawatir dan terganggu. Masalahnya ialah banyak menyebabkan kita lupa akan Tuhan dan melepaskannya. Haruslah kita mendengar Tuhan yang mengatakan bahawa hanya satu yang diperlukan. Yang diperlukan itu ialah berehat di hadapan Tuhan dan berasa puas dengannya. Kedua, bagaimanakah kita dapat menjalani kehidupan yang tenang dan aman? Mari kita melihat apa yang dikatakan Tuhan. Dia tidak mengatakan bahawa seseorang tidak perlu bekerja, ataupun seseorang hanya perlu menggunakan masa setengah hari untuk bekerja dan setengah hari yang lain untuk menumpukan perhatian pada hal-hal rohani. Dia tidak berkata kepada Martha bahawa melakukan banyak hal adalah salah. Martha boleh melakukan banyak hal, tetapi Tuhan ingin memperingatkan dia agar jangan membiarkan hal-hal ini masuk ke dalamnya dan menjadikan dia khawatir dan terganggu. Tuhan Yesus bukan mengatakan bahawa Martha melakukan terlalu banyak hal, tetapi dia mengatakan bahawa Martha memikirkan terlalu banyak hal.
Tuhan Yesus bukan mengatakan bahawa Martha melakukan terlalu banyak kerja, tetapi dia mengatakan bahawa Martha mempunyai terlalu banyak kekhawatiran. Kamu boleh bekerja dari pagi hingga malam, tetapi kamu tidak harus khawatir dan terganggu dari pagi hingga malam. Amen. Banyak orang tidak sibuk di luar, tetapi mereka sibuk sekali di dalam. Sesetengah orang sudah mula sibuk dan menghabiskan 5 malam tidak tidur untuk khawatir akan kerja yang perlu dilakukan 5 hari kemudian. Misalnya, kamu hanya memerlukan 1 jam untuk melawat seorang kawan pada hari esok, tetapi kamu menghabiskan 4 jam untuk memikirkan hal ini di atas katil kamu. Pemikiran seperti ini sudah melampau. Tuhan bukan memberitahu kita supaya tidak bekerja. Dia mengatakan bahawa kita boleh melakukan sebanyak kerja yang kita mahu. Namun, kita tidak harus khawatir dan terganggu. Tuhan bukan mengatakan bahawa kita telah melakukan terlalu banyak hal, tetapi dia mengatakan bahawa kita tidak harus khawatir dan terganggu. Depan Andeka, inilah kehidupan orang Kristian. Kita harus tekun bekerja dan jangan malas. Tekun bekerja di luar adalah berpatutan dan sibuk di luar bukan satu masalah. Tetapi kita harus senyap di dalam. Kita seharusnya mempunyai satu benda sahaja dalam kita, yaitu Kristus. Inilah yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan hanya meminta satu hal daripada kita, yaitu kita kena disentuh oleh sekitaran, kita tidak disentuh oleh sekitaran, tidak kira kita berada dalam apa sahaja sekitaran. Amen. Di luar, kita mungkin sangat sibuk dengan banyak hal, tetapi di dalam kita hanya mempunyai satu benda yang tidak kita lepaskan sama sekali. Walaupun kita sibuk di luar, kita harus mengekalkan persekutuan kita dengan Tuhan di dalam. Syukur kepada Tuhan bahawa di sini bukan hanya ada Martha, tetapi juga Maria. Maria telah memilih bahagian terbaik itu, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan menghendaki Martha mempelajari cara berehat di dalam daripada adiknya, tetapi bukan cara bekerja. Secara luaran kita boleh menjadi Martha, tetapi secara dalaman jangan kita menjadi Martha. Secara luaran kita boleh menjadi Martha, tetapi secara dalaman kita harus belajar daripada Maria yang berada dalam penyatuan yang sepenuh dengan Tuhan. Meskipun kita sangat sibuk di luar, kita harus bersekutu dengan Tuhan dan senyap di dalam. Inilah pengalaman yang paling berharga. Contohnya, Dek Bang Lawrence perlu menyediakan makanan untuk banyak orang setiap hari. Seandainya kita adalah Dek Bang Lawrence, kita mungkin terlalu sibuk sehingga kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Namun begitu, persekutuan dalaman Dek Bang Lawrence dengan Tuhan langsung tidak dipengaruhi oleh hal-hal luaran. Dia memang seorang yang benar-benar mengenali hadirat Tuhan. Walaupun dia sangat sibuk di luar sepanjang masa, di dalam dia duduk di depan kaki Tuhan sepanjang masa. Dia mempunyai banyak hal yang perlu dilakukan di luar, tetapi dia langsung tidak diganggu oleh hal-hal itu. Ini adalah kehidupan yang amat berbekat. Kita semua boleh menjalani kehidupan sedemikian, yaitu kehidupan yang bukan dalam lingkungan fizikal atau dalam perasaan kita, tetapi kehidupan dalam diri batiniah kita. Kita bersekutu dengan Tuhan secara berterusan dalam batin dan menjalani kehidupan yang tenang dan aman dalam hadiratnya. Kita perlu diperingatkan bahawa Tuhan bukan menyuruh kita menjadi malas dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, Tuhan mahu huni dalam kita supaya kita berupaya untuk menahan kesibukan luaran. Sungguh pun kita sibuk dari pagi hingga malam, tidak ada seorang pun yang dapat menyebabkan kita kehilangan damai, sejahtera di dalam, dan tidak ada satu perkara pun yang dapat merampas rehat kita di dalam. Kita sibuk di luar, tetapi kita seharusnya senyap di dalam. Di mana deka, kita tidak harus membenarkan hal-hal luaran menyentuh kita. Kita harus menolak hal-hal luaran daripada menyentuh kita. Tidak kira betapa banyaknya hal luaran, kita tidak harus membenarkan hal-hal itu masuk ke dalam diri kita. Kita harus ada seorang sahaja di dalam, Kristus. Kita harus ada satu kerja sahaja di dalam, bersekutu dengan Kristus.
Jika benda-benda lain masuk ke dalam kita, damai sejahtera dalaman kita akan hilang. Amen. Sampai di sini saja. Kita baca yang seterusnya dalam video yang akan datang. Inilah buku yang diperkenalkan. Rehat ialah kekuatan. Di mana mereka kita perlu ada aman, damai dan sejahtera di bahagian dalaman kita. Walaupun dalam kehidupan harian kita yang sibuk ini, kita perlu melakukan banyak hal-hal, tetapi kita perlu juga ada ketenangan ataupun keamanan di dalam bahagian dalaman kita ini. Terutamanya dalam masa-masa seperti ini, ramai yang tidak keluar bekerja. Kita harus menikmati Tuhan, datang kepada sabda Dia. Dalam doa kita menikmati Dia, bersekutu dengan Dia, agar kita dapat menjadi seperti Maria, duduk tenang dan diam di depan kaki Tuhan untuk mendengarnya. Amen. Puji Tuhan.